Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini hari Isnin, Minggu Baharu di bulan Mac, minggu kedua. Saya Hasnurul Mohamad. Dan saya Khairul Anwar Yahya. Bersama dengan tetamu kita. Orangnya rancak. Jauh datang beliau ni sebenarnya. Tapi disebabkan Suara Merdeka sanggup merentas negeri. Di sebelah kiri kami ialah Ketua Cawangan UMNO Setul Mantin. Nak Baik. sebut pun payah ni. Yeah. Saya memanggil beliau dengan panggilan Cik Wan lah. Senang. Kalau nak tahu nama penuh beliau, sudah beristeri, sudah ada anak, baru terima menantu, Tania? Ya, baru Sabtu lepas. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Wan, sebenarnya kita dalam segmen live Suara Merdeka ni, kita mengundang pelbagai tetamu daripada pelbagai peringkat ya, Latino ya. Tapi ini pertama kali kita panggil pemimpin cawangan. Yes, Ketua UMNO Cawangan Setul Mantin. Dia kena sebut betul-betul tu. Cawangan UMNO. Cawangan UMNO Cawangan Setul. Betul. Ketua Cawangan UMNO. UMNO Cawangan Setul. UMNO Cawangan Setul. Ketua UMNO Cawangan Setul. Tu, dia terbalik kongkang. Biasalah hari Isnin kan. Ya, ya, Dia permulaan yang Monday Monday Blues. Blues, dia kata kan. Jadi kami sebenarnya terpanggil untuk mengundang Cik Wan pada tengah hari ini kerana kami mahu mengetahui apakah aktiviti yang dijalankan di kawasan Cik Wan sendiri. Sebab sejak 2 tahun lalu UMNO kabarnya dia punya tabungan telah disekat. Tapi bagaimana agaknya cawangan-cawangan UMNO ini berfungsi memberikan perkhidmatan kepada rakyat di kawasan setempat? Adakah mereka memberi perkhidmatan atau mereka abaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Suara Merdeka sebab menjemput saya hadir ke sini. Dan juga saya ingin bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Taala sebab dengan limpah dengan kurnia jugalah saya dapat hadir pada hari ini. Walaupun sebelum ni sepatutnya kita dah diwawancara tu sejak 2 minggu yang lepas. Betul. Tapi sebab ada kekangan yang di sebalik tu, jadi hari inilah masanya ya. Baik, tentang soalan tadi itu, walaupun selepas PRU14 ya, semua orang tahulah BN dah kalah, dah tak ada di tahta untuk menduduki di Putrajaya. Jadi sama juga maksudnya di semua akar umbi semua merasa agak kecewa lah ya, berpandangan macam mana apa akan terjadi di waktu hadapan, macam mana nak menggerakkan cawangan-cawangan semua ni. Jadi kita, maksudnya saya secara peribadi untuk cawangan sendirilah, saya bagi pendapat saya, cawangan-cawangan yang lain pun sama juga dengan saya ni. Terutamanya saya ambil contoh di UMNO bahagian Seremban lah ya. Bila kita ni, maksudnya UMNO dah tak ada kuasa, perebutan jawatan untuk menjadi ketua cawangan tu masih lagi hebat seperti dulu. Masih lagi hebat, tidak berubah. Yang berubahnya maksudnya kepimpinan atasan, maksudnya ahli-ahli parlimen ni lah, mana yang melompat itu kita cerita kemudian ya. Itulah pendapat saya lah. Memang ada kekangan lah daripada situ. Macam yang Cik Khairul sebut tadi, duit UMNO semua telah disekat daripada pusat. Jadi memang sukar untuk kita buat kerja. Maksudnya siapa yang memimpin di cawangan ni lah, di akar umbi ni. Macam mana cara kita nak membantu? Jadi bagi saya bergerak dengan kawan-kawan melalui NGO, melalui pentadbiran masjid juga. Jadi kita berusaha bersama-sama, maksudnya kalau dari segi kebajikan masyarakat setempat lah, selalu jugalah
kita bagi sumbangan-sumbangan bila diperlukan. Walaupun ada yang ad hoc tu pun kita cari inisiatif sendirilah. Macam saya, kalau ada ad hoc tu saya, maksudnya kes ad hoc, ada orang mengadu ke, saya cuba viralkan. Jadi Alhamdulillah, ada kawan-kawan di media sosial yang kontak saya yang ingin berikan sumbangan secara peribadi. Dan diorang pun tak nak sebut. Maksudnya, kata je hamba Allah. Gitulah, lebih kurang lah. Ya. Tapi saya nak tahu apa kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di peringkat cawangan ni, lebih-lebih lagi selepas COVID-19 melanda. Apa kesukaran yang dihadapi dan apa bentuk bantuan yang telah disampaikan kepada mereka? Ya, sudah pastinya bila kita tahu ya, COVID ni melanda di Malaysia ni, ramai anak-anak muda pun yang mana baru keluar daripada universiti ni susah nak dapat kerja. Yang ada kerja ni pun dibuang kerja. Ya? Yang ada kerja tak tentu ada gaji. Betul. Ada juga yang dipotong gaji pun ada juga. Potong, jangan betul. tak potong. Betul. Jadi inisiatif kita macam tu jugalah. Ya? Bila kita terima laporan, kita kadang-kadang saya berbincang dengan dalam cawangan, macam mana kita nak bantu, dapatkan sokongan daripada pihak-pihak luar. Itu inisiatif ketua-ketua cawangan lah, tengok macam mana. Tapi saya yakin kebanyakan ketua-ketua cawangan, UMNO khususnya, ya, maksud saya di bahagian Seremban, semua betul-betul lumus untuk membantu rakyat maksudnya bila COVID ni melanda Malaysia ni. Itu yang saya nampaklah pergerakan tu. Nak tak nak, kita kena membantu rakyat. Walaupun ada kerajaan sekarang pun membantu, tapi tak sama dengan cara UMNO ni membantu. Walaupun kerajaan sekarang, UMNO menjadi sebahagian anggota pentadbiran. Macam susah nak jawab. Dia maksudnya macam ni lah. Semua orang pun dah tahulah kan. Yalah. Maksudnya UMNO ni pun walaupun bersama dalam pentadbiran kerajaan sekarang, tahap dia tu berbeza, tak sama macam dulu. Sebab UMNO ni macam mana cakap je, terus terang je. Yalah, maksudnya ada separuh-separuh tempat tu dia anak tirikan. Itu kita tak nafikan. Okey. Ya, kita tak nafikan. Jadi bila dah dia anak tirikan tu, peruntukan tu dah tentulah tak dapat disalurkan. Dia tak sampai. Tak sampai. Ya. Sedangkan peruntukan tu ada sebenarnya. Ada ke tak ada? Yalah, sepatutnya ada. Sepatutnya ada. Ya, sepatutnya ada. Tapi maksud saya di Negeri Sembilan ni tak sama dengan negeri-negeri lain. Okay. Sebab di Negeri Sembilan ni masih diperintah oleh Pakatan Harapan. Betul. Ya. Betul kita dalam Perikatan Nasional di Negeri Sembilan, betul. Tapi kerajaan di Negeri Sembilan tu Pakatan Harapan yang mentadbir Negeri Sembilan. Ya. Jadi semua orang pun tahu kalau di Negeri Sembilan ni sebenarnya bila dikatakan Pakatan Harapan, walaupun menteri besarnya daripada PKR, tapi yang menguatkan PH di Negeri Sembilan ni ditunjangi oleh parti DAP. Jadi di sinilah nampak kekangannya. Maksudnya kalau kita nak membantu orang-orang Melayu kita ni, ada kesulitan sikit di situ. Jadi maksudnya saya cakapkan tentang, ya, untuk membantu dari segi sumbangan itu satu. Jadi saya pun ada turut membantu di kawasan komuniti setempat. Maksudnya bila ada, sebenarnya saya terpaksa promosikan diri saya. Ya, sebab saya ni mewakili UMNO di Akar Umbi, maksud di komuniti setempat. Ada gambar ni di mana ni, Cik? Baik. Lupalah nak petik Sinon supaya tunjuk. Okey, gambar ni sebenarnya di kawasan komuniti lah. Ya. Ini bantuan buka sekolah Ya, ini semalam baru bermula semalam lah. Ya, Hmm. jadi sebenarnya dah lewat tapi sebabkan barang kita lambat terima. Jadi baru semalam lah baru kita berkesempatan untuk menghantar lah. Buat sementara ni kita bagi dulu kepada anak-anak ahli cawangan. Anak-anak. Ya, anak-anak ahli cawangan. Sebab info-info yang kita terima tu bila kita tahu ada kesulitan sikit, jadi kita ambil nama dulu, kita cari NGO mana yang boleh beri bantuan. Ya, baik. Begitulah lebih kurang. Banyak NGO yang tampil memberikan bantuan. NGO boleh, pun kalau ada. Kalau nak sebutkan nama mereka untuk memberi penghargaan pun boleh, tak ada masalah. Kalau terlintas. Ya,
Tapi saya sebenarnya lebih suka kalau saya sebut UMNO Bahagian Seremban pun banyak juga membantu. Bahagian Seremban. Ya, UMNO Bahagian Seremban, wanita UMNO Bahagian Seremban. Diorang ni bila maksudnya dapat barang-barang dia agihkan kepada cawangan-cawangan. Okey, 10 beg untuk cawangan sini. Betul. Ya, 10 beg. Maksudnya di UMNO Bahagian Seremban ni kita ada lebih kurang dalam 80 lebih cawangan. So Bantin ni salah satu di bawah bahagian Seremban. Bahagian Seremban. Dimasuk bawah DUN nilai. Okey. Sebab dia Dia besar. dia besar, dia besar. tu masa saya buat. Sebab untuk pengetahuan semualah, Parlimen Seremban dia ada 6 DUN. Maksudnya salah satu DUN yang maksudnya terbanyaklah di Malaysia. Tempat lain jarang kita dengar satu parlimen ada 6 DUN, jarang. Selalu ada 3. Selalunya 3, 2, sikit-sikit lebih kurang macam itulah. Ya. Jadi selain daripada bantuan diberikan kepada ahli-ahli di peringkat cawangan untuk buka sekolah, Wan juga aktif membantu golongan ibu tunggal. Cuba Wan cerita apakah bentuk bantuan yang lazimnya diminta oleh golongan ibu tunggal? Baik, soalan ni pun semalam bila saya upkan pasal wawancara ni di media sosial pun ada juga yang bertanya. Ada juga yang bercakap berkata, Encik Wan, tolong upkan sikit pasal ibu tunggal ni. Betul. Bantuan ibu tunggal ni. Jadi bantuan ibu tunggal ni sebenarnya info dia tu sebenarnya datang daripada ketua kampung bawa ke bawah. Okey. Di situlah saya nampak sikit ketirisan lah. Maksudnya info tu tak sampai ke akar umbi. Maksudnya bukan akar umbi lah, penduduk setempat. Ketua kampung tidak menjelas atau memberi pencerahan. Betul. Okey. Yang saya nampak lah di tempat saya begitulah. Jadi dia terpaksa untuk cari alternatif lain bagi nak menyelesaikan masalah ibu tunggal ni. Jadi macam ada juga ibu tunggal ni yang dah selalu follow saya punya media sosial. Jadi dia nampak saya ni boleh membantu lah. Sebab saya ni kalau bila orang dah minta bantuan untuk tolong apa sajalah, saya sedaya upaya lah. Tak nak mengecewakan. Ya? Walaupun kita tahu kadang-kadang ini maksudnya bukan ibu tunggal lah. Kadang-kadang ada masalah lain. Kadang-kadang kita nampak sukar kita nak tolong selesaikan. Tapi saya cuba yang terbaik. Tapi bukankah kebajikan ibu tunggal ini sepatutnya diambil alih oleh kerajaan negeri? Adakah ibu tunggal ini tak dapat bantuan dari pihak pentadbiran peringkat negeri? Sehingga UMNO terpaksa campur tangan untuk memberi bantuan kepada mereka. Atau ibu tunggal ni ahli-ahli UMNO? Maksudnya macam ni jugalah ya. Kadang-kadang info tu tak sampai ke akar umbi. Oh, I see. Okay. Bantuan tu ada. Tapi kadang-kadang ada kekangan dekat situ. Bila dah buat permohonan, ada saja dokumen yang tak cukup. Okay. Banyak sangat red tapes. Ya, itu yang saya selalu buat follow up. Ya, kadang-kadang memang dia orang ada apply untuk permohonan ni melalui MPKK. Tak ada masalah. Memang kerja ketua kampung membantu masyarakat. Ya. Tapi bab follow up tu berapa lama kita nak tunggu? Sebab sektor kerajaan ni faham je lah. Dia kena ubah mentaliti tu. Ya, selagi maksudnya kalau kita tak ada follow up, yalah, mungkin lambat sikit. Wan, kalau kita bercakap pasal kampung dia mesti ada jawatan kuasa kampung JKK. MPKK. MPKK. JKK itu dulu waktu Barisan Nasional. Maklumlah dia hidup zaman tu lagi. Majlis Perwakilan. Dia MPKK, JKK jalan terus. Ya, baik. Soalannya begini Wan. Mereka yang menjawat jawatan sebagai ketua-ketua kampung Baik. sepatutnya berkolaborasi dengan ketua parti-parti peringkat cawangan. Baik. Ada pernah tak Wan panggil ketua-ketua kampung kan yang berdekatan atau yang sewaktu dengannya untuk berbincang bagi memastikan saluran penyampaian maklumat tu sampai kepada golongan yang disasarkan? Baik. Soalan tu bagus satu, ya. Sebenarnya bila BN dah kalah dulu pun saya dah
berbincang dengan waktu tu untuk dengan pengurusi MPKK. Bukan panggil dia orang datang, nanti kau ajar namanya tu. Saya pergi dekat dia. Dia dah berjawatan sebagai ketua kampung. Jadi kita kena hormat. Ya? Pergi santuni. Ya, betul. Sebab saya pun tak ada masalah dengan ketua kampung kat tempat saya. Saya tak ada masalah. Saya boleh bawa bincang, boleh bekerjasama, saya tak ada masalah. Awal-awal dulu pun saya dah beritahu pada dia, tolong orang kampung kita. Jangan kira parti apa semua. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Permulaan. Ya, alhamdulillah. Permulaan. Lama-kelamaan? Lama-kelamaan tu nampaklah sedikit kelemahan. Sebab itulah masyarakat di tempat saya ni, bila dia tak boleh nak menyelesaikan masalah dengan ketua kampung, dia akan cari parti UMNO di cawangan. Maksudnya meluahkan perasaan lah. Apa yang tak kena, dah banyak kali pergi sana, pergi sini pun tak boleh. Jadi bila orang dah meluahkan perasaan tu, kita mengambil tanggungjawab tersebutlah. Ya, untuk cuba menyelesaikan masalah masyarakat setempat. Bagi saya, macam saya cakap tadilah, saya sebagai ketua cawangan di Akar Umbi, di Mantin, di Setul ni, saya mempromosikan diri saya. Ya. Maksudnya saya ni mewakili UMNO. Memberi khidmat kepada masyarakat. Ya, tanpa ada apa-apa. Yalah, kita pun tak ada minta apa-apa. Cuma kita nak cuba selesaikan masalah dia orang. Ya. Walaupun tak boleh selesai, kita cuba juga. Kita desak juga mana pihak-pihak yang... Yalah, pihak-pihak kerajaan ni kan. Sebab di tempat saya ni ada isu pasir curi. Ya, isu kuil haram, isu kilang haram ni di kampung-kampung ni. Ya. Jadi kalau banyak isu, betul. Jadi kalau melalui MPKK tu, dia akan mengadu pada ADUN. Jadi kalau ADUN di kawasan saya tu, ADUN DAP. ADUN DAP tu pula diwakili oleh bukan China lah, India. Jadi kalau bersangkut dengan kuil, memang benda tu takkan jalan. Saya sendiri pun bertanya pada penguatkuasa lah, di Jabatan Pentadbiran Daerah Seremban. Itu semua sebenarnya atas kuasa. Kita buat report. Memang buat report. 2-3 kali seminggu saya akan tunjuk muka. Saya akan desak diorang, bila lagi ni nak selesai, bila lagi nak gunturkan apa semua, bila dah bagi notis. Itu saja. Setiap minggu nak kena buat follow up. Kata setiap minggu tu tak juga. 2 minggu sekali. 2-3 minggu sekali lah. Rasanya dia orang pernah muak kot tengok muka saya. Yalah, pembinaan ni dia mengganggu ke kehidupan masyarakat di kampung sana. Okey. Sebab kalau masyarakat misalnya di tempat saya lah ya. Ada taman, ada kampung. Jadi di Setul atas jagaan, maksudnya seliaan UMNO Cawangan ni, kita ada 2 kampung. Ya, Kampung Batu Lapan dengan Kampung Abdullah. Kampung Abdullah. Okay. Ya. Jadi yang lebih sangat beri masalah ni di sebelah Kampung Abdullah. Terbenanya kuil haram di kawasan penempatan orang Melayu. Ya, masuk ke dalam. Jadi boleh dikatakan 98% di Kampung Batu Lapan Mantin tu adalah orang Melayu Islam kita. Jadi bila ada kuil haram, maksudnya akan adalah bangsa dia ni akan keluar masuk yang akan buat perayaan ke, buat kepercayaan agama kat dia orang. Jadi kita nak hindarkan benda tu sebab 98% di tempat tersebut adalah bangsa Melayu kita, orang kampung kita. Jadi bila saya terima aduan daripada orang kampung, jadi saya terpaksalah menjalankan tugas. Betul. Saya terpaksa membantu. Ya, sebelum ni pun ada juga buat aduan, tapi dia orang tak nampak kalau buat aduan kepada ketua kampung ni, maksudnya boleh menyelesaikan masalah. Itu pendapat saya lah. Tapi bila aduan ini diangkat dan dikemukakan kepada ADUN, tidak ada tindakan proaktif sebenarnya. Senyap gitu sajalah. Okey. Jadi apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya, ya, misal kata macam hari Jumaat lepas, saya pun aktif juga dalam KRT. KRT. Ya, KRT. Jadi KRT di
Kampung Batu Lapan tersebut, saya pun berbincang dengan diorang. Saya sebenarnya tak nampak jalan keluar. Jadi apa yang patut kita buat? Bukan apa yang patut kita buat. Saya cuma nak dapatkan persetujuan diorang lah. Langkah-langkah yang akan diambil jika masih tiada penyelesaian. Dah berapa lama Wan kuil haram ni wujud? Kuil haram ni wujud selepas BN jatuh lah. Sejak 2018. 2018 lah. Ya, dia sebenarnya macam ni lah. Kuil tu mula-mula kecil. Itu biasa. Mana-mana tempat biasa. Dia mula dengan kecil. Mula dengan kecil. Jadi kita pun ada terima info dari seseorang yang kemungkinan peruntukan akan diturunkan untuk membesarkan kuil tu di kawasan kampung orang Melayu. Sedangkan itu asalnya pembinaan secara haram. Betul. Dan dibina di atas tapak tanah kerajaan. Reserve kerajaan. Reserve kerajaan. Ya, sebab itulah saya selalu pergi ke penguatkuasa di Pejabat Tanah Seremban sana. Minta kerjasama diorang. Yalah, untuk selesaikanlah. Yalah. Tapi iyalah, bab kata diorang pun kadang-kadang diorang ni pun mulut terpaksa terkunci, maksudnya mulut terkunci, tangan terikat. Saya akur tentang benda tu, saya akur. Sebab report tu akan pergi kepada adun balik. Report tu akan pergi kepada adun balik. Sebenarnya benda-benda sensitif lah. Sensitif. Ya, betul. Macam Sebenarnya benda-benda semua sensitif. sensitif, dia perlukan satu perbincangan dengan masyarakat jugalah. Betul. Kan? Sebab kalau pembinaan kuil itu di atas tapak yang dibenarkan, Betul. tidak secara haram, Betul. ini kita boleh terima. Boleh, Tapi boleh. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita perlu ingat yang Malaysia adalah terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Betul. Kita masyarakat yang majmuk. Betul. Kita menghormati antara satu sama lain. Betul. Termasuk kepercayaan dan juga agama. Betul. Tetapi jangan jadikan perkara ini sebagai sesuatu yang sensitif. Betul tak, Wan? Betul, betul. Sebab kalau kita bina masjid contoh, secara tidak halal di kawasan yang penduduknya 98% bukan beragama Islam. Betul. Jadi tiap-tiap masuk waktu diazankan. Itu akan mengganggu. Betul tak? Betul. Sebab kawasan tu bukan kawasan orang Islam. Betul. Jadi kita reverse balik benda ni. Pembinaan kuil ini secara haram di kawasan yang 98% adalah penduduk yang beragama Islam. Jadi itu sebabnya perlu toleransi. Dan apa yang dibawa oleh Cik Wan kita pada tengah hari ini bukan nak spark, mencetuskan perasaan sentimen yang tidak senang. Betul, betul. Tetapi ini adalah realiti hakikat yang berlaku di kawasan Cik Wan. Betul? Betul. Okey, di kampung Abdullah. Jadi saya nak tambah sikit. Boleh, tambah banyak boleh, Wan. Sebab ada juga yang cakap pada saya lah, Cik Wan, tak takut ke bila naikkan isu-isu ni sebab benda ni isu sensitif. Betul, betul. Jadi saya senang je kata saya pada dia, kenapa perlu takut? Sebab kita cuma takut pada Allah saja, bukan pada manusia. Itu je lah jawapan ringkas saya pada dia. Jadi dia orang faham. Alhamdulillah dia orang faham. Okey, sebenarnya masa pun tak banyak sebenarnya. Baik, ya. Kita nak tanya bagaimana agaknya perkembangan UMNO di Negeri Sembilan itu, bagaimana kedudukan UMNO di situ. Tak lama lagi nak pilihan raya ni, macam mana UMNO memperkukuhkan kedudukannya di sana? Baik, saya pun cuba cakap lah mana yang boleh lah ya. Cuba cakap mana yang boleh, yang tak boleh kita orang panggil lagi. Itu part nombor 2 lah. Okey, insya-Allah. Okey, baik macam ni. UMNO di Negeri Sembilan, apa yang saya tahu dan apa yang saya nampak, semakin kukuh daripada dulu. Ya, semakin kukuh. Sebab PKR pun, DAP pun dan Amanah yang mentadbir Negeri Sembilan sekarang ni, diorang sama diorang pun sebenarnya bergaduh. Ada isu di sana. Ada. Mana-mana parti pun semua ada isu. Ada isu. Okey, kita sebut pula tentang bersatu. Kalau untuk seat adun, bersatu tak ada. Tak ada menang satu seat pun di Negeri Sembilan. Untuk bersatulah maksud saya. Okay. Yang ada PKR, Amanah pun tak banyak. Kalau adun lah 3 seat. DAP je lah yang banyak. Sebab itulah DAP tu ramai orang cakap sebenarnya menteri besar di Negeri Sembilan ni DAP. Bukan PKR. Ya, ni cakap-cakap orang politik lah. Okey. Dengan gerak kerja
yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang maksudnya pengerusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan ni yang diterajui oleh Tok Mat. Ya? Jadi menjadi inspirasi lah kepada kita orang untuk bekerja lebih kuat bagi membantu rakyat, menyelesaikan masalah rakyat walaupun ada kekangan-kekangan. Jadi saya nampak alhamdulillah. Terutamanya pun saya rasa bangga lah dengan gerak kerja ni daripada wanita UMNO. Ya, terutamanya di kawasan Negeri Sembilan. Lebih kepada maksudnya diorang pagi ni untuk JR lah, gerak kerja JR ni, jalinan rakyat. Jalinan rakyat. Ya. Bukan waktu nak hampir pilihan raya dia orang buat kerja. Sejak kalah hari tu dah mula dah wanita-wanita ni bergerak, pergi berjumpa pada akak umbi, menghulurkan bantuan. Apa yang patut yang boleh dibantu, insya-Allah kita akan bantu. Maknanya Wan, ada jawatan, tak ada jawatan, perkhidmatan kepada masyarakat, rakyat diteruskan. Perlu diteruskan. Sebab bila, maksud saya jika ada, kalau tak ada jawatan, kita ada tenaga. Ya, kita boleh sumbangkan tenaga kita untuk membantu masyarakat. Ya. Jadi kalau ada jawatan tu lagi bagus. Banyak sumber yang kita boleh dapat daripada kawan-kawan yang misal kata yang sejawatan dengan kita untuk membantu di akar umbi di cawangan-cawangan. Jadi kita pun di Negeri Sembilan pun semua sudah maklum lah sebenarnya di Negeri Sembilan ni kita kekurangan 3 kerusi adun saja. Tak banyak. 3 kerusi adun saja untuk mengambil alih pentadbiran di Negeri Sembilan. Jadi saya yakin dan percaya tiba masanya PRU15 nanti, insya-Allah. Jadi maksudnya BN akan merentah balik di Negeri Sembilan, ya. Dan khususnya juga maksudnya BN akan kembali balik mentadbir di Putrajaya. Okay. Tapi adakah UMNO bersedia, UMNO Negeri Sembilan bersedia untuk melepaskan Tok Mat pergi ke persekutuan? Lapik baik nampak soalan. Baik. Memang ramai rakyat yang melihatlah kebolehan Tok Mat. Betul. Maksudnya dah saya rasa sejak 2004 ya hingga 2018 Tok Mat ni mentadbir Negeri Sembilan sebagai Menteri Besar. Banyak perubahan-perubahan, banyak maksudnya yang datang melabur ke Negeri Sembilan. Peningkatan ekonomi rakyat di Negeri Sembilan tu meningkat. Nampak Nampak dengan jelaslah. Okey. Jadi dari situlah agaknya rakyat nampak untuk meminjamkan, maksud saya meminjamkan khidmat Tok Mat ni dibawa ke pusat. Oh, pinjam yo. Pinjam sementara yo. Ya. Maksudnya untuk membantu untuk membangunkan balik Malaysia, ekonomi Malaysia, ya, yang agak merudum sekarang ni lah. Itu yang saya nampak. Jadi tapi sebenarnya itu terserah pada diri Tok Mat sendirilah. Betul. Ya. Tepuk dada tanya selera. Ya, tepuk dada tanya selera. Banyak lagi soalan, bagi gula-gula 5. jawab 1 2 baru 1 2 je. 3 lagi tak jawab, kena ada part 2 bahagian 2. InsyaAllah. Ya. Dah tak gugup kawan kan? Tak. Jadi cakap kita cerita santai-santai. Kan? Kawan pun ada cakap semalam, bang kalau nak borak santai-santai kena ada kacang kuaci. Oh, kacang kuaci tak boleh lah. Sekarang sambil mengunyah tercokek lah. Ayo. Dia gemetar sikit. Ya. Tak apa, next time saya kental tu dah biasa lah. InsyaAllah kita akan undang lagi Cik Wan Is kita insyaAllah. secara live di platform Suara Merdeka, insyaAllah. Ya. Jadi Wan, kami di Suara Merdeka mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir pada tengah hari ini. Sanggup merentas negeri sebenarnya. Kita negeri yang berbeza, Shah Alam Selangor, Mantin di Negeri Sembilan. Jadi Wan ada kata-kata pesanan kepada golongan ibu tunggal di luar sana, sebab memang saya target ibu tunggal sebab mereka minta Wan bawa isu ibu tunggal ni membantu mereka sangat-sangat. Nak hari ni Hari Wanita ya. Oh ya? Ya, betul. Hari ini Hari Wanita. Ya, selamat Hari Wanita lah kepada wanita-wanita di luar sana. Bunga. Selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita di luar sana. Selamat Hari Wanita. Ya, jadi kepada ibu-ibu tunggal di luar sana tu,
lah dari segi untuk permohonan tu kadang-kadang kita boleh tengok di link lah, ya. Kita boleh dapat kalau di Negeri Sembilan tu di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan, info-info tu semua kita boleh dapat daripada sana. Jadi kalau bagi yang ibu tunggal yang tak mahir pula dengan maksudnya bab-bab internet ni, boleh terus berjumpa lah dengan ketua-ketua kampung masing-masing, ataupun alternatif lain jumpa dengan ketua-ketua cawangan UMNO di tempat yang berhampiran. Jumpalah Cik Wan. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Beliau akan membantu menyelesaikan Dan masalah last anda. daripada saya lah, sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kepada Has, kepada Khairul kerana menjemput saya datang ke sini. Dan akhir kalam saya cuma nak beritahu sikit lagi, biar kita kalah sebagai pejuang daripada kita menang sebagai pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajam. Ya. Kita tutup. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Saya Hasnurul Muhammad. Dan saya Khairul Anwar Yahya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.